Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami dari kumpulan 1 ingin membentangkan tajuk kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara atas talian. Yang pertama, nama saya ialah Nur Adli Syafiq bin Zainal, nombor kad metrik 03 DPR 19F1107. Nama saya Muhammad Rusdi bin Jamil, nombor metrik 03 DPR 19F1095. Okey, nama saya Haris Aslam bin Abdul Rahman, nombor metrik 03 DPR 19F1102. Okey, yang pertama ialah isi kandungan. Pertama ialah latar belakang, yang kedua ialah objektif, ketiga ialah kaedah, keempat keputusan kajian, yang kelima ialah kesimpulan, keenam cadangan dan akhir sekali ialah kajian masa depan. Pertama sekali ialah latar belakang. Kajian ini dilakukan kerana penyelidik ingin mengkaji kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara atas talian. Seterusnya, penyelidik juga ingin mengkaji faktor-faktor yang mendorong pengguna dalam melakukan pembelian secara atas talian. Antara faktor-faktor yang perlu dikaji oleh penyelidik adalah faktor persepsi, kepercayaan, kemudahan, keselamatan dan lain-lain. Penyelidik melakukan kajian ini adalah di sekitar Pekan Jitra, Kedah. Selain itu, penyelidik mendapatkan maklumat kajian yang sudah dilakukan penyelidik yang lain bagi membuat jangkaan terhadap kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara atas talian pada masa kini. Aktiviti peruncitan telah lama wujud di Malaysia sejak berdekad dahulu yang lebih memfokuskan kepada jualan barangan keperluan harian. Barangan runcit harian yang kerap dibeli oleh pelanggan secara atas talian adalah barangan dapur. Contohnya beras, gula, minyak masak, biskut, makanan dalam tin seperti sardin dan makanan beku. Ini disebabkan barangan harian tersebut amatlah penting untuk pengguna menjalani kehidupan seharian dan selalunya barangan harian tersebut kerap mengalami kehabisan stok di kedai runcit ataupun pasaraya. Justru itu, pengguna lebih gemar melakukan pembelian barangan runcit harian secara atas talian kerana mudah untuk pengguna memilih dan menyemok stok produk melalui laman web ataupun aplikasi pembelian secara atas talian. Seterusnya, pengguna pada masa kini amat cenderung melakukan pembelian secara atas talian. Ini kerana ia mendatangkan lebih banyak manfaat kepada pengguna seperti mudah, pantas dan menjimatkan kos, di mana pengguna tidak perlu mengeluarkan kos tambahan seperti bayaran petrol, parking kereta dan tidak perlu beratur bagi mendapatkan barangan yang diingini. Antara sebab pengguna gemar membeli barangan secara atas talian adalah dapat menjimatkan masa pengguna, faktor kesesakan di pusat membeli blok dan pasaraya telah membuatkan pengguna beralih ke perniagaan secara atas talian. Pengguna tidak perlu bersesak mencari kawasan untuk parkir kenderaan, beratur untuk membuat pembayaran atau berebut untuk mendapatkan barang yang terhad. Pembelian atas talian memberikan pengguna pengalaman yang jauh berbeza kerana mereka bebas untuk melayari dan mencari barang yang menepati kehendak masing-masing. Pembayaran juga mudah dengan teknologi perbankan internet hari ini yang hanya memerlukan pengguna melalui proses verifikasi dan pengesahan. Kemudahan logistik yang cekap, selamat dan mudah ini telah menjadi norma baharu dalam masyarakat di mana pengguna masa itu adalah penting, ibarat peribahasa Melayu iaitu masa itu emas. Slide seterusnya ialah Okey. Slide seterusnya adalah objektif. Objektif kajian ini adalah untuk meninjau kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara dalam talian. Alright, yang seterusnya ialah untuk meninjau persepsi pengguna terhadap pembelian secara atas talian. Okey, yang ketiga, untuk mengetahui gelagat pembelian pengguna terhadap pembelian barangan harian runcit secara atas talian.
Okey, yang terakhir, untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong pengguna cenderung untuk membeli barangan runcit secara dalam talian. Okey, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah kaedah. Bahagian ini akan menguraikan kaedah yang digunakan bagi mengumpul data yang digunakan untuk mencapai objektif kajian. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan penyelidikan. Menurut Ari Kunto, data merupakan segala faktor dan angka yang boleh dijadikan bahan untuk menyusun suatu maklumat. Sedangkan maklumat adalah hasil pemprosesan data yang dipakai untuk sesuatu keperluan. Jenis data yang diguna dalam kajian ini adalah penyelidik menggunakan kedua-dua jenis data iaitu data sekunder dan data primer bagi mendapatkan maklumat mengenai kajian yang akan dilakukan. Data primer dia definisikan sebagai data yang berasal dari sumber asli atau pertama, manakala data sekunder dia didefinisikan sebagai data yang telah dikumpulkan oleh kajian lain. Penyelidik menggunakan data sekunder dengan mencari maklumat mengenai kajian melalui internet. Kajian ini merupakan skala Likert 4 mata yang mengenai 4 aras seperti sangat tidak setuju, setuju dan sangat setuju. Seterusnya, penyelidik menggunakan kaedah tinjauan yang melibatkan penggunaan borang soal selidik yang perlu diedarkan kepada responden. Kajian tinjauan ini merupakan kajian inferensi dengan menggunakan data-data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh melalui soal selidik dan temu bual. Kaedah pentadbiran soalan dilakukan oleh penyelidik melalui tinjauan adalah secara atas talian melalui WhatsApp iaitu borang soal selidik yang telah disediakan. Penyelidik membuat borang soal selidik ini dengan menggunakan platform Google Form. Seterusnya, penyelidik mengedarkan link Google Form borang soal selidik ini kepada responden secara atas talian. Okey, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah keputusan ataupun penemuan. Okey, keputusan analisa yang penyelidik peroleh daripada borang soal selidik adalah kebanyakan pengguna lebih cenderung melakukan pembelian runcit harian secara atas talian berbanding melakukan pembelian terus ke kedai. Ini disebabkan kebanyakan pengguna yang menjawab borang soal selidik mempunyai kemampuan dari segi pendapatan untuk melakukan pembelian. Selain itu, jumlah bangsa Melayu yang melakukan pembelian secara dalam talian adalah paling tinggi berbanding bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Melayu gemar membeli barangan runcit harian secara atas talian kerana kebanyakan penjual yang kebanyakan barangan yang dijual adalah halal dan barangan yang dijual kebanyakannya dijual oleh penjual yang berbangsa Melayu. Akhir sekali, daripada borang soal selidik ini, penyelidik dapat melihat kebanyakan pengguna yang bekerja melakukan pembelian barangan runcit atas talian ini. Ini kerana mereka tidak mempunyai masa yang lapang untuk melakukan pembelian terus ke kedai atas faktor kesibukan di tempat kerja. Dengan cara pembelian atas talian ini, ianya dapat menjimatkan masa pengguna yang bekerja untuk membeli barangan yang dikehendaki oleh mereka. Okey, ini adalah carta pie bagi jantina responden dan carta pie umum responden. Okey, slide seterusnya. Okey, seterusnya adalah carta pie pekerjaan dan pendapatan. Okey, slide seterusnya. Slide seterusnya adalah jadual
beli barangan runcit atas talian dan jadual barang runcit yang kerap dibeli oleh pengguna. Okey, slide seterusnya. Selanjutnya adalah jadual lain-lain barangan dan bagaimana beli barangan runcit. Seterusnya adalah jadual kekerapan beli barang runcit secara dalam talian dalam sebulan dan jadual jumlah belanja beli barang dalam sebulan. Okay. Seterusnya. Okey, seterusnya adalah kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara dalam talian. Okey, dan seterusnya adalah persepsi pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara atas talian. Okey, dan seterusnya adalah faktor-faktor yang mendorong pengguna cenderung untuk membeli barangan runcit secara atas talian. Okey. Oh, dan seterusnya adalah faktor keselamatan dan faktor kepantasan maklum balas. Okey, kesimpulan. Kesimpulannya, hasil daripada kajian mendapati bahawa pembelian secara atas talian sangat membantu pengguna dalam melakukan urusan pembelian harian mereka. Pengguna dapat melakukan pembelian mereka hanya membuka aplikasi yang diinginkan di telefon pintar mereka. Oleh itu, penyelidik mencadangkan penjualan secara dalam talian dapat ditambah baik dari segi keselamatan supaya pengguna tidak tersalah memberi maklumat diri kepada pihak yang tidak bertanggungjawab. Alright, seterusnya, penjual perlulah kerap membuat promosi ketika melakukan penjualan barangan supaya pengguna lebih tertarik untuk melakukan pembelian secara atas talian. Dengan cara melakukan promosi ini, penjual dapat meningkatkan hasil pendapatan mereka pada masa yang akan datang. Akhir sekali, dengan hasil kajian ini dapat memberi manfaat dan pengetahuan kepada pengguna mengenai kebaikan dan keburukan membeli barangan secara atas talian. Alright, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah cadangan. Okay, kajian ini telah dijalankan dengan beberapa beberapa maaf. Okey, kajian ini telah dijalankan dengan beberapa batasan kajian. Okey, berdasarkan kepada batasan-batasan kajian ini, penyelidik ingin mencadangkan penambahbaikan dalam menjalankan kajian yang seterusnya. Antara cadangan yang ingin dikemukakan oleh penyelidik adalah kajian ini perlu melibatkan bilangan responden yang lebih banyak supaya mudah untuk membuat perbezaan terhadap kajian yang lepas mengenai kecenderungan pengguna terhadap pembelian barangan runcit harian secara atas talian. Okey. Seterusnya, penyelidik mencadang untuk menambah jangka masa kajian untuk mengelakkan daripada berlakunya kekangan masa dalam menjalankan kajian ini. Kajian patut dijalankan dalam jangka masa yang lebih panjang dan lama. Ini kerana masa mempengaruhi hasil kajian adalah sangat besar, bahawa faktor masa memainkan peranan yang sangat penting dalam mendapatkan keputusan kajian. Adalah sangat baik sekiranya kajian dijalankan dengan lebih lama kerana ini akan membenarkan
penyelidik lebih memahami dan mengenali responden di samping lebih lama dapat memperhatikan tindak balas responden. Okey, akhir sekali, penyelidik bercadang untuk mengedarkan borang soal selidik secara bersemuka dengan responden. Ini membolehkan responden untuk menjawab soalan serta-merta. Oleh itu, penyelidik dapat menganalisis dan maklumat dengan pantas. Okey, slide seterusnya. Okey, slide seterusnya adalah kajian masa. Okey, kajian lanjutan perlulah dilakukan pada masa akan datang untuk melaksanakan faktor yang positif pada tahap yang tertinggi. Mempengaruhi kecenderungan pengguna berbelanja secara atas talian. Seterusnya, kajian ini perlu mementingkan banyak faktor untuk melakukan pembelian secara atas talian pada masa yang akan datang. Contohnya, faktor kemudahan. Kebanyakan pengguna pada masa kini ingin memudahkan urusan harian mereka supaya mereka dapat menjimatkan masa untuk melakukan urusan yang lain. Oleh itu, kaedah kualitatif perlu lebih digunakan pada masa yang akan datang bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci daripada pengguna yang melakukan pembelian secara atas talian. Bagi mengetahui apa yang diinginkan oleh pengguna, bagi memudahkan urusan mereka dalam melakukan pembelian secara atas talian. Okey, itu saja daripada grup kami. Sekian, terima kasih.